Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsilatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama dalam subjek akhlak tahun 6. Okey. Maklum tak berniat panjang pun untuk rakam lama-lama. Nanti korang bukan nak dengar pun. Okey, baik. Sekarang kita masuk pada unit yang kedua, pelajaran yang ketiga, unit kedua, sifat mahmudah. Yang mana sifat mahmudah yang kita akan belajar hari ini ialah mengingati akan mati. Lagu mati ni banyak. Lagu mati ni sangat-sangat banyak. Kalau saya suruh awak nyanyi satu lagu kematian, mesti semua orang boleh nyanyi. Oh, boleh Malim, saya boleh nyanyi lagu satu cerita tentang kematian, saya boleh. Tapi apakah kita mengambil isi-isi yang ada di dalam lagu tersebut? Ini contoh je tau, lagu. Contohnya lagu lah kan kita ambil. Contohnya dalam kita nak mengingati mati, mungkin lagu juga kita boleh ingat kepada kematian. Boleh juga. Contohnya lagu Menanti di Barzah. Bukan menanti di hatimu. Tak, bukan. Menanti di Barzah contohnya. Ataupun adalah macam-macam lah lagu tentang kematian ni banyak. Takkan saya nak nyanyi pula. Saya rasa tak perlu kot. Mengingati mati, yang mana bermaksud untuk orang yang sentiasa menyedari diri dia bahawa ajal itu pasti akan tiba. Itulah mengingati mati. Dia tahu akan kita ni akan mati, dan sentiasa bersiap sedia. Bila kita tahu kita nak mati, kita mestilah bersiap sedia untuk kita nak hadapi benda tu. Sebagai contoh, satu saja boleh ambil, kita nak menghadapi peperiksaan. Dalam kita nak menghadapi peperiksaan, kita mesti ada buat persediaan. Yang mana contohnya ialah peperiksaan, contoh UPSR contohlah. Okey. Serai ke apa ke, serai ke kunyit ke, tu tak kisahlah. Jadi yang pentingnya ialah sekarang contoh peperiksaan UPSR contoh. Kita ambil. Okey, baik. Persediaan kita tahu dah. 3 hari bulan 4 akan ada peperiksaan contoh UPSR. Jadi sekarang ni, adakah kita bila kita dengar macam tu kita akan rasa macam bersedia? Ada tak kita akan rasa bersedia? Ya, itulah apa yang kita rasa sebenarnya. Itu adalah perkara yang betul. Itu adalah cara yang betul lah. Cara yang betul untuk kita menghadapi sesuatu benda tu. Okay, seperti contohnya peperiksaan, kita mesti ada siap baca buku, belajar, tulis, ngeja, apa semua kita dah belajar. Untuk siap sedia kita nak menghadapi peperiksaan. Begitu juga dengan kematian. Bila kita tahu kita akan mati, maka kita akan bersedia. Marah ni? Tak ada. Contoh je. Yang mana kita nak mengingati mati, pastinya kita kena bersedia. Tapi Mu'alim nak panggil seorang sahaja dalam ni. Siapa yang boleh cakap, Mu'alim, saya dah bersedia untuk mati? Ada tak orang dalam ni? Mu'alim, saya Mu'alim, tapi tak ada siapa lah jawab dalam rakaman saya. Call Mu'alim, Mu'alim, saya ni dah sedia dah nak mati. Boleh dah. Dah boleh gali kubur saya, dah boleh tanam saya dah. Boleh. Tak ada siapa yang boleh bersedia. Orang yang bersedia ini adalah orang yang banyak sangat amalan dia, baru betul dia boleh bersedia. Ini kita amalan pun tak tahu banyak mana. Bukannya amalan, kesalahan lagi banyak. Masya Allah. Yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yang bermaksud sepintar-pintar manusia, pandainya orang tu, orang yang banyak mengingati mati. Bila dia banyak mengingati dan dia sentiasa bersedia, itulah orang-orang yang cerodik. Orang kata. Jadi mereka itulah orang-orang yang bijaksana, yang mana mereka telah pergi dengan membawa penghormatan dunia dan kemuliaan akhirat. Baik, kita masuk kepada kelebihan. Apakah kelebihan muallim? Apa kelebihan dia muallim? Kita ni muallim, ada ke kelebihan kita nak ingat mati? Banyak sangat. Pertamanya, mengelakkan seseorang itu daripada melakukan dosa. Bila kita banyak mati, ingat mati, kita ingat mati, banyak ingat mati, maka dekat situ kita akan mengelakkan seseorang itu, diri kita ni, melakukan kesilapan ataupun dosa. Muallim, saya dah banyak buat dosa, maka bertaubatlah. Allah maha menerima taubat seseorang hamba itu. Tak kira lah dia buat apa sekalipun, tapi kalau dia taubat, dia nak minta maaf dengan Allah sebetul-betul, maka Allah terima, maka syurga untuk dirinya. Okay, baik. Pada masa sekarang juga, orang contoh-contoh orang yang tak ingat mati ni ada je zaman sekarang ni. Covid pun, Covid ni Allah banyak bagi petunjuk, tunjuk macam-macam musibah, perkara-perkara yang bala ni Allah turun macam-macam. Ada lagi orang yang tak meninggalkan dosa. Ada lagi orang yang tak meninggalkan dosa. Baru-baru ni kena tangkap orang tu menerima rasuah lagi. Covid main rasuah. Teruk betul lah. Jadi itu adalah antara orang-orang yang tak ingat mati. Kamu ni tak ingat nak mati ke? Contoh macam itulah. Yang kedua, menjadikan seseorang itu sentiasa zuhud dan menginsafi diri. Bukannya nak jadi miskin. Zuhud ni bukannya kita nak kena tunjuk diri kita miskin, pakai koyak-koyak baju. Dah seksi pula. Jadi untuk kita sentiasa rasa zuhud, kita ni sentiasa ada batasan kita. Kita tak melampau. Itu. Dan kita ni sentiasa menginsafi diri kita. Dalam kita buat perkara, kita mesti kena insaf dalam perbuatan kita. Kita ni bila kita Allah teringat, kita pernah pukul orang, kita pernah marah orang. Tapi macam muallim tak pernah marah orang, tak apalah, jangan gelak je. Jadi contohnya dekat sini lagi, di situ ialah dia kata, dalam kita nak menginsafi diri, kita ingat mati, kita boleh insaf diri kita. Ya, betul. Bila kita ingat ada kematian, dah meninggal dah orang tu, dulu baru menyimbang dengan dia. Jadi kita automatik kita akan rasa, bilalah kita ni. Macam tu. Baik, yang ketiga, kita akan sentiasa bertaubat kepada Allah. Bila kita ni banyak ingat mati, maka akan rasa dalam diri kita, iaitu apa dia? Sentiasa kita nak rasa bertaubat. Ya, betul. Bila kita banyak ingat dosa kita, kita akan rasa nak bertaubat. Sebab itulah bila kita nak ingat mati, kita kena, ya Allah, diri kita ni macam mana? Bersedia ke tak bersedia? Macam tu contohnya. Kita akan rasa macam, aku tak bersedia lah. Malam bangun lagi, buat taubatan nasuha, minta dengan Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Sedih pula cerita kita je. Okay, baik, kita masuk kepada yang keempat. Kita akan sentiasa berwaspada setiap perbuatan yang kita nak lakukan, ataupun sesuatu kerja yang kita nak lakukan. Ya, betul. Bila kita ni nak ingat mati, bila kita ingat akan kematian, kita akan berhati-hati, behave. Kita akan rasa macam boleh ke buat benda ni? Macam tu. Kita akan terdetik dalam diri kita. Baik, yang terakhir, kita akan sentiasa memperbanyakkan amalan untuk kebaikan dunia dan juga hari akhirat kita esok kelak. Yang mana kita ni nak tahu bekalan kita ni cukup ke, sikit ke, banyak ke. Kita akan rasa macam, alamak, sikit je. Tak ada orang dalam ni boleh kata, muallim, saya dah banyak dah muallim amalan saya.
Saya punya bahu kanan, macam ni dah kali, seringgit lah. Malaikat penat tulis saya punya kebaikan. Tak ada. Kira saya punya al-mizan tu, kebaikan tu banyak sangat. Berat sebelah Mak Lim nak ke? Tak ada. Tak ada lagi orang yang boleh kata macam tu. Yang mana dia akan memperbanyakkan untuk melakukan amalan bila dia ingat untuk dia mati. Wah, aku ni banyak dosa, jadi aku perlu taubat macam ni tadi. Sentiasa nak bertaubat. Bila kita nak sentiasa bertaubat, kita akan sentiasa amalan baik kita nak lakukan. Kita berebut-rebut nak buat amalan kebaikan. Kalau kita mati dah tak guna. Bila kita dah nak mati, baru nak sedekah, baru nak solat, baru nak buat amalan-amalan yang baik. Dah tak guna, tak ada function. Tiada fungsi. Jadinya sebagai singkatannya dalam mengingati mati ini ialah kullu nafsin, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia ni akan merasai mati. Setiap yang bernyawa akan merasai kematian. Jadi orang yang cerdik, Nabi kata, orang yang sentiasa dia ingat mati dan dia bersedia pula. Bukan ingat saja, dia ingat nak mati. Okey, cicak, terima kasih. Bila dia cicak pun nak dengar juga. Cicak pun akan mati, betul. Betul. Cicak pun akan mati juga, betul. Okey, bila Allah kata setiap yang bernyawa itu akan merasai kematian, makanya betul lah Nabi kata orang yang nak buat kebaikan, orang yang mengingati mati, dia mesti bersedia. Kalau dia setakat dia ingat je, nak mati dah, lagi 2 hari aku nak mati dah ni, tapi apa persediaan? Tak ada. Itu orang tak cerdik. Tapi Nabi dah kata siap-siap dah. Orang yang cerdik ialah orang yang bersedia terus untuk kematian. Semoga kita semua adalah antara orang-orang yang bersedia, banyak melakukan taubat. Masya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan kesalahan, maka kita bertaubat. Banyak melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang terpuji, mahmudah. Cara-cara untuk kita mengingati mati pada muka surat 33, mengenangkan dan mengingati rakan-rakan dan ahli keluarga yang telah meninggalkan kita. Ya, betul. Itu saya cakap tadi. Bila kita ada kematian, kita akan rasa macam dah meninggal dah dia, bila aku ni, macam tu. Yang kedua, menziarahi kubur dan orang sakit. Pergi jumpa. Allahu Akbar. Kita tengok kawan kita aksiden, tangan pergi ke kaki, kaki pergi ke tangan. Contoh je lah. Kita tengok, kesiannya. Kita akan rasa insaf. Masya Allah. Tengok, Allah sayang kita ni lagi ke? Macam tu contohnya. Jadi kita akan, perasaan kita tu tiba-tiba kita nak menginsafi diri kita. Baik. Yang ketiga, mengingati azab Allah. Apakah Allah balas nanti yang kita akan terima jika kita melanggar perintahnya. Perintah Allah SWT, apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang untuk kita buat, maka kita akan ingat akan azab Allah SWT. Amat dahsyat. Amat dahsyat azab Allah SWT bila kita mengingatinya. Sangat-sangat luar biasalah azab Allah SWT yang tak terlintas dekat akal fikiran kita. Baik. Yang terakhir, melakukan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya. Itulah cara-cara untuk kita memperingati mati ataupun kematian. Secara kesimpulannya, semua manusia itu akan mati. Jadi adakah kita bersedia? Adakah kita bersedia dalam kita menghadapi kematian? Saya pun tak mampu untuk bercerita panjang di sini. Cerita mengingati mati ni seronok sebenarnya.
Bagus, best. Semoga kita antara orang-orang yang mengingati akan kematian dan sentiasa melakukan taubat, minta maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ni sedar, kita ni tak terlepas daripada buat kesilapan. Kita baik macam mana, ada juga ngata orang. Tak ngata saya, tak ngata Malim. Habis tu saya dengar je. Dengar pun kesilapan. Mendengar kesilapan juga. Kita dengar orang cerita-cerita pun kesilapan. Jadi kita manusia ni tak terlepas daripada kesilapan. Tapi bagaimana cara untuk kita nak melepaskan diri kita daripada melepaskan diri kita daripada melakukan kesilapan. Jadi saya rasa setakat itu sahaja dahulu. Aktiviti nanti Muallim akan beri seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.